Maka seranan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya orang beriman itu beriman. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Hai orang yang telah beriman, maka berimanlah kamu. Bermakna iman yang ada pada orang beriman tidak cukup lagi kadar yang mana dikehendaki oleh Allah Sang Pencipta untuk orang yang beriman. Maka iman itu terus ditingkatkan. Iman itu harus dibangkitkan dan diusahakan. Dakwah kepada iman. Dakwah kepada iman. Bila orang kata Islam, mana Islam? Orang akan mengatakan Islam tu pada buku. Tu tengok buku, tengok kitab. Saya nak tengok Islam mana ya? Oh, dia kata kamu pergi satu library, kamu baca buku mengenai Islam, maka kamu dapati Islam tu dalam buku. Islam bukan hanya pada PhD. Islam ialah berada di dalam setiap amalan orang yang Islam itu sendiri. Dan sekarang kita tidak dapat tunjuk mana itu Islam. Sahabat dakwah mereka kunu mislana. Kamu semua jadi macam kami tau. Kamu semua kena ikut kami tau. Sekarang kita tak dakwah kamu ikut kami. Kamu ikutlah dakwah Nabi SAW. Usaha agama yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Usaha dakwah Nabi. Kita tak ajak pada kita. Sebab kita pun tak dapat zahirkan mana itu Islam. Apabila orang tanya mana Al-Quran, maka Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sedang berjalan. Maka sahabat tadi telah menudingkan tangannya pada Hadrat Ibnu Mas'ud. Tu Quran yang sedang berjalan. Itulah Quran. Bila nak tanya mana Quran, itulah Quran yang sedang berjalan tu. Maka orang menuding kepada Hadrat Ibnu Mas'ud, yang berjalan tu kehidupannya Al-Quran. Kehidupannya Al-Quran. Dan menjadi salah faham dalam satu umat sekarang, bila telah menghasilkan ilmuwan Islam, bila telah hasilkan PhD Islam, kita kata kita dah PhD dalam pengajian Islam. Itu hanya satu maklumat. Islam itu ialah ma'mulat, amalan, kehidupan yang lahir daripada setiap orang beriman. Kitalah sebagai orang beriman kena mempamerkan Islam itu dalam bentuk praktikal kepada orang yang bukan beriman. Maka itu dakwah kepada Islam dan mengajak mereka kepada Islam. Kalau kita pun 2 kali 5 dengan mereka cakap bohong, kita pun cakap bohong. Yang bagi masa pun niaga pun cakap bohong. Sama je lah. Maka perlu dibina Islam itu, perlu dibentuk dalam diri kita. Moga Allah Ta'ala masukkan Islam tu dalam diri kita. Kita cuma Islam tu di bibir saja. Masing-masing bercakap Islam tu semua mahir. Dia boleh cerita tentang Islam tu daripada pagi sampai petang. Daripada pagi sampai malam orang boleh cerita. Ada tak Islam tu lahir dalam diri umat ini? Lahir. Islam itu bukan hanya sekadar maklumat. Islam itu ialah satu makmulat, kehidupan, amalan 100% daripada kehidupan Nabi SAW. Yang mana kehidupan itu telah jauh daripada orang Islam sekarang. Kehidupan umat dibandingkan dengan kehidupan Nabi, kehidupan umat ini tidak ada gambaran pun kehidupan Nabi. Jadi dakwah iman ialah untuk menguatkan iman pada orang Islam itu sendiri, supaya lahirnya amalan Islam daripada orang yang beriman. Tapi dakwah iman itu mesti disampaikan pada orang. Mesti dalam bentuk ucapan, mesti disampaikan pada orang. Maka itulah nama dia dakwah. Dakwah kepada kalimah, dakwah kepada iman. Yang menjadi salah faham juga dalam diri umat, kita dah Islam, buat apa lagi nak dakwahnya? Nak dakwah iman tak perlu lagi dah. Allah berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Tak perlu lagi lah kita nak bayangkan macam tu. Kita dah Islam. Ya, Islam hanya pada zahir dan keturunan. Islam itu tak ada dalam kehidupan. Islam itu tak ada dalam kehidupan kita. Maka dakwah iman
untuk kuatkan iman kita supaya lahirnya daripada perbuatan orang Islam itu iman yang sempurna, amalan Islam yang komplit dan lengkap. Tapi maka dakwah kepada kalimah itu harus dijalankan. Kenapa dakwah itu kepada kalimah harus dijalankan? Kalau dakwah kalimah tak dijalankan oleh umat ini, maka kalimah akan terkeluar daripada bibir umat. Orang Islam dahlah tak dapat amal Islam, dahlah Islam yang sempurna tak dapat diwujudkan, bahkan wa'yazubillah, maka kalimah iman terkeluar daripada bibir orang yang beriman. Orang beriman, dia mengaku beriman, tetapi kalimah iman tidak dapat diucap oleh bibir orang yang beriman itu sendiri. Bila jemaah pergi, jemaah dihantar ke seluruh dunia dan didapati, dan tuan-tuan akan dapati, dan tuan-tuan sendiri pun mendapatinya. Ada yang kita dakwahkan itu dan dia mengaku dia Islam, tapi Islam tu tak dapat. Kalimah iman tu tak dapat. Kalimah la ilaha illallah itu tak dapat diucap pada orang yang beriman tu sendiri. Dia kata saya Islam. Bila ucap kalimah la ilah tu aja. Sebab apa? Umat telah tinggal kepada dakwah kepada kalimah. Dan dakwah kalimah inilah dakwah yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang beriman. Bagi kepada nabi-nabi, seluruhnya nabi-nabi. Dan nabi-nabi ambil alaihi wassalatu wassalam. Kadang dakwah iman ini, dakwah kalimah ini dia beri juga pada orang kafir. Tapi maksudnya pada orang kafir, dan bukanlah hanya pada orang kafir. Orang beriman tak semua bila diberi pada orang kafir, maka orang beriman tak perlu ke? Tak, orang beriman tu perlu. Orang beriman tu perlu. Sebab dia ada satu konsep yang kadang-kadang terpesong dalam keadaan umat ini. Satu tarikh Islam. Apa itu Islam? Al-muslimu man salimana muslimuna biyadihi wa bilisanihi. Al-muslimu man salimana muslimuna biyadihi wa bilisanihi. Islam tu apa? Orang Islam tu apa? Yang mana orang Islam lain akan terselamat daripada tangan dan lidahnya. Di sini Nabi cerita Islam saja. Orang Islam tak boleh susahkan orang Islam. Sebenarnya itu keadaan hal semasa zaman, semasa lisanu hal yang Nabi sabdakan itu di depan sahabat ikram, yang mana semuanya orang Islam. Maka untuk kesesuaian dengan perkataan tu Nabi kata al-muslimu man salimana muslimuna. Orang Islam tu yang mana orang Islam lain terselamat daripadanya. Dan kalau kita mengikut kaedah ilmiah lah, orang kata oh belayang ilmu selalu. Tak, kalau mengikut kaedah ilmiahnya, bila disebut Islam itu, orang Islam dia tak boleh susahkan orang Islam. Itu kaedah itu dia panggil kaedah ittifaqi, bukan kaedah ihtirazi. Ihtirazi maksudnya orang Islam tu hanya tak boleh menyusahkan pada orang Islam lain. Kalau pada orang bukan Islam tak apa. Jadi orang Islam boleh susahkan kepada orang kafir. Orang Islam boleh susahkan orang kafir. Tak, mana boleh agama tak menyuruh kita untuk menyusahkan orang yang bukan Islam. Sebab itu kaedah ittifaqi. Maknanya orang Islam dia tak boleh susahkan orang Islam, bahkan orang Islam juga tak boleh susahkan orang kafir. Bahkan lebih umum lagi Nabi kata, orang Islam tu dia tak boleh susahkan pada binatang sekalipun. Itulah orang Islam. Yang mana sifat dia tak susahkan orang Islam, dia tak susahkan orang yang bukan Islam, dan dia tak susahkan binatang pun sekali. Sebab itu syariat, kita tengok, bila syariat untuk sembelih, maka syariat dalam sembelih, syarat dia ialah untuk apa? Sembelih tadi mesti pakai pisau tajam. Kenapa pakai pisau tajam? Supaya binatang sembelihan tu cepat mati, tak menyeksa binatang tu. Jadi orang Islam dia tak seksa binatang.
Sehingga kalau sembelih pun dia sembelih dengan pisau tajam, maka dengan pisau tajam tadi, maka urat merih itu atau halkum tadi dapat diputuskan dengan mudah sehingga binatang tu mati cepat. Dan orang Islam sampai macam tu, dia susahkan binatang pun tak boleh. Apatah lagi orang Islam nak susahkan orang yang bukan Islam. Apatah lagi orang Islam nak menyusahkan saudaranya yang Islam. Itu di antara salah satu daripada 4 perkara, iaitu kita 4 perkara tu dakwah kepada kalimah. Saya romokkan sekali 4 tu sekali, nak mudah. Kadang nak susun ratu masa dia pendek. Jadi orang Islam tu dia tak menyusahkan orang Islam, bahkan dia tak menyusahkan orang kafir, bahkan dia tak menyusahkan binatang sekalipun. Sebab kan ada dalam hadis mengatakan seorang wanita walaupun dia soleh tapi dia tak bagi makan pada dia ikat kucing dia tu sehingga tak boleh makan, menyebabkan dia buat macam tu, dia masuk neraka. Maksudnya dia menyusahkan binatang. Cuma Nabi tak sebut benda tu sebab perkataan Nabi jami' dan mani'. Perkataan Nabi itu jawami'ul kalim. Perkataan Nabi itu sempurna. Walaupun perkataan tu pendek, ringkas, tapi maksud dan muradnya begitu luas yang dapat difahami oleh mereka yang mana Allah bagi kefahaman. Kalau kita tengok pada zahir hadis tu, tak apalah, kita tak boleh selamat, kita tak boleh seksa orang Islam saja. Selain daripada Islam, kita kik tak apa. Kalau kita kampung-kampung dulu, anjing kat kampung kita orang Kelantan, anjing kampung tu memang tak nampak berdepan batang hidung anjing. Anjing lalu dapat hidung, mati anjing tu. Kalau kita budak-budak dulu, anjing ni kena matikan dia, Nabi suruh bunuh. Jadi orang Islam, Nabi gambarkan apa itu Islam, yang mana dia tak boleh menyakiti orang Islam, bahkan orang kafir, bahkan binatang sekalipun. Itulah Islam. Kalaulah kita menyusahkan orang Islam, kalau kita menyusah kawan kita, kalau kita menyusahkan jiran kita, kalau kita menyusahkan binatang apa semua sekali, maka kita tak lagi dipanggil orang Islam. Tak layak. Dan biadihi wa bilisanihi. Orang Islam tu dia tak boleh susahkan dengan lidah dia. Biadihi, dengan tangan dia. Jangan buat dengan tangan. Jadi dengan kaki tak apalah. Dah tak boleh dengan tangan.